Baik, sekali lagi kita juga nak mengingatkan pada orang ramai, banyak diperingatkan oleh pihak kerajaan khususnya, elakkan pembelian panik kerana pembelian panik anda secara individu juga boleh mengakibatkan panik kepada orang lain, dan kesan ini adalah satu kesan yang berantai. Di dalam hal ini, seperti yang dimaklumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, bekalan makanan mencukupi dan juga pastikan anda tidak panik, dan perkara ini juga turut diperakui oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Kalau anda boleh lihat di laman Facebook rasmi KPDN HEP, sebenarnya banyak memperingatkan tentang rantaian ataupun bekalan makanan yang mencukupi, dan juga anda boleh menggunakan perkhidmatan e-dagang untuk mendapatkan bekalan makanan anda. Baik, untuk bercakap lebih lanjut tentang pembekalan makanan dan juga untuk pastikan dalam hal PKP yang dilanjutkan ini, kita tidak perlu risau tentang bekalan makanan. Saya bersama dengan Encik Muhammad Hanif bin Asari, Pengarah Sekretariat Perdagangan, Pengedaran, Perniagaan dan Industri Perkhidmatan KPDN HEP. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Baik, mungkin sebelum kita bergerak lebih lanjut tentang persoalan e-dagang dan juga pembekalan makanan ini, mungkin Tuan boleh ceritakan beberapa, kita kata, penyedia-penyedia perkhidmatan makanan yang terlibat secara langsung tentang inisiatif yang dilaksanakan di bawah KPDN HEP. Terima kasih. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah pada Selamat Pagi Malaysia kerana sekali lagi menjemput Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna KPDN HEP sepanjang tempoh PKP ini untuk menjelaskan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan. Bagi tajuk kita lah pagi ini kan, berkenaan dengan penyediaan bekalan makanan tu, di bawah PKP ni suka kita nak menyatakan bahawa setiap pembelian, penghantaran ataupun pengedaran barang-barang makanan tidak terjejas. Maknanya dibenarkan di bawah PKP itu untuk sebarang aktiviti penghantaran, pembelian dan juga pengedaran barang-barang makanan. Sebab itu di pihak KPDN HEP kita sentiasa memantau setiap operasi bermula daripada peringkat awal rantaian perbekalan itu, daripada pengeluaran, pengedaran dan peruncitan, supaya ini sentiasa terjamin dapat memenuhi keperluan rakyat. Okay. Termasuk juga e-commerce. Kita telah nyatakan di awal PKP itu dalam FAQ Kementerian, kalau masih ingatlah, pada 18 hari bulan tu kita dah keluarkan FAQ yang mana selari dengan PKP itu sendiri, kita tekankan bahawa setiap aktiviti e-commerce, contohnya seperti yang kita popular lah, marketplace yang popular, Lazada, Shopee, masih berjalan seperti biasa. Tetapi sebelum kita beralih kepada isu e-dagang atau pembelian atas talian ini, kita juga nak bercerita tentang kita kata pembekalan ataupun perwujudan makanan di pasaran-pasaran khususnya. Kalau boleh kita lihat, mungkin ada yang telah pun menetapkan bahawasanya satu isi rumah itu boleh membeli sedemikian-sedemikian bilangannya. Mungkin untuk beras, telur, bawang dan sebagainya. Tetapi bagi KPDN HEP sendiri, adakah garis panduan yang ditetapkan atau kerangka garis panduan ditetapkan untuk penghadaan pembelian makanan seperti itu? Yang ini kita dah jawab dalam FAQ kita di awal PKP lagi, yang mana kita selalu menekankan untuk penghadkan pembelian barang itu kita serahkan kepada pihak pasaraya, kedai dan peruncitan itu sendiri untuk membuat kawalan kendiri. Jadi di pihak kementerian kita tidak ada mengeluarkan sebarang arahan untuk menghadkan sebarang pembelian, tapi kita selalu memberi nasihat kepada pengguna dalam tempoh PKP ini tidak perlu melakukan pembelian panik. Bekalan makanan dijamin oleh kerajaan mencukupi. Saya ingat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun sudah 2 kali menekankan jaminan bekalan makanan ini. Contohnya masa mula-mula diumumkan PKP, kalau masih ingat pada 16 hari bulan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pengumuman PKP itu sendiri menekankan bahawa kerajaan akan menjamin bekalan makanan ini dan dipantau oleh KPDN HEP. Dan sekali lagi, kalau masih ingat semalam, 2 hari lepas, pada 25 hari bulan, bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan lanjutan PKP ini, sekali lagi Yang Amat Berhormat menekankan jaminan bekalan makanan adalah mencukupi. Jadi pada pandangan kita, rakyat tidak perlu bimbang, tidak perlu panik, dan kita tidak mengeluarkan sebarang arahan untuk mengawal pembelian. Cukuplah pada masa ini pasaraya, kedai runcit ataupun
sebarang kedai peruncitan itu mengadakan self regulation sendiri ataupun kawalan sendiri. Ya, kita tengok memang ada contohnya baru ni roti gardenia kan. Roti gardenia menjadi hot item ataupun barang paling popular. Jadi kita tengok ada kedai-kedai pasaraya kita yang menghadkan pembelian roti gardenia. Itu adalah inisiatif pasaraya itu sendiri. Saya yakin itu adalah juga usaha untuk mengelakkan berlakunya pembelian panik, berebut, yang mana kita dalam keadaan yang macam tu is a natural, semula jadi tu kita membeli lebih daripada keperluan kita sebenarnya. Dan sudah tentu kita tidak risau sangat tentang pemborong yang juga menjual barangan itu secara terus, ataupun kita lihat sebagai pasar-pasar besar yang memborong dan juga terus menjualnya. Tetapi apa yang akan jadi sekiranya kita lihat aliran pengedaran makanan itu pada peruncit-peruncit kecil ataupun kepada penjual dan peniaga-peniaga kecil yang berada di mungkin kawasan yang di luar bandar ataupun kawasan yang sedikit outskirt daripada kawasan yang ramai penduduk. Jadi adakah untuk pembekalan makanan ke kita kata kaedah perniagaan seperti itu juga tidak turut terjejas dengan jaminan yang dikeluarkan ini? Betul. Untuk pembekalan makanan ni setiap rantaian sama ada di kawasan bandar, kawasan pinggir bandar ataupun di luar bandar, setiap rangkaian itu dijamin boleh terus beroperasi. Kalau kita lihat kita tengok kerajaan melalui siaran media telah beberapa kali daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri pernah mengeluarkan kenyataan rasmi yang tidak ada sebarang gangguan dalam rantaian perbekalan dari kilang sampai ke peringkat peruncit, ada dinyatakan dalam kenyataan media MITI. Kemudian Kementerian Pertanian sendiri dan Industri Makanan untuk rantaian bekalan makanan pun ada siaran media pada 22 hari bulan baru ni yang menyatakan tidak ada sebarang gangguan. Dibenarkan sama sekali untuk sebarang aktiviti pertanian ataupun peladangan, perikanan, sumber perikanan, peladangan, kebun, penternakan, daripada peringkat pengeluaran sehinggalah kepada peruncitan itu. Kerajaan menegaskan sekali lagi. Dan KPDN DCP juga, kita pada 25 hari bulan baru ni kita pun mengeluarkan satu lagi kenyataan media yang mengatakan setiap aktiviti pengedaran distribution itu kalau ianya melibatkan makanan dan barang keperluan asas sepatutnya tidak ada sebarang gangguan di situ. Jadi kita sentiasa memantau perkara ini di peringkat kementerian. Setiap operasi penghantaran, distribution dan retail itu walaupun sehingga ke peringkat runcit di luar bandar itu sentiasa kita pantau. Dan suka juga saya nak berkongsi kita membuat pemeriksaan setiap hari. Hampir dekat 3,000 premises peruncitan, pemborongan dan juga pengilang. Kita buat pemeriksaan setiap hari. Pegawai-pegawai KPDN DCP membuat pemeriksaan hampir setiap hari. Laporannya kita terima di kementerian dan kita sentiasa pantau. Ada 25 barang utama yang kita rasakan dia barang bekalan makanan tu dah essential lah, tapi 25 ni the essential of the essential items lah yang kita pantau closely secara rapat. Jadi kita tahu di pasaran adakah barang itu stoknya masih tinggi ataupun sudah rendah. Dan hampir 70% berdasarkan pemeriksaan kita barang makanan tu masih available. Mungkin ada juga setengah peniaga yang cenderung untuk meletakkan alasan kos penghantaran untuk kawasan-kawasan yang jauh dan sebagainya itu untuk menaikkan harga ataupun mungkin disebabkan katanya dalam situasi sekarang ini bekalan yang tidak mencukupi ataupun susah mendapatkan bekalan. Jadi dalam hal ini bagaimana KPDN HCP memastikan para peniaga ataupun peruncit-peruncit ini mematuhi pematuhan harga yang disediakan itu? Untuk pemeriksaan harga barangan pun sama. Kita bersama pegawai penguatkuasa kita hampir setiap hari menjalankan pemeriksaan di setiap premis peruncitan itu sendiri untuk memastikan tidak ada kenaikan harga yang ketara. Pada masa ini berdasarkan laporan-laporan pemeriksaan harian tu kita tidak nampaklah sebarang kenaikan harga yang ketara bagi barangan makanan, kecuali
topeng muka lah. Kita ada isu topeng muka tu ialah sebab dia kekurangan bekalan di situ kan. Tapi untuk makanan kita berdasarkan laporan dan pemeriksaan harian kita tu tidak menunjukkan sebarang ada kenaikan yang ketara lah pada masa ini. Mungkin disebabkan yang utamanya itulah yang perlu kita ingat tu, bekalan makanan kita mencukupi. Okey, itu jaminan daripada kerajaan beberapa kali telah dinyatakan untuk sepanjang tempoh PKP ini, dan kita harap rakyat ataupun orang ramai tidak membuat pembelian panik ini, disebabkan dalam tempoh sebulan, 2 bulan ini memang mencukupi para makanan itu. Okey, maknanya penambahan stok makanan itu dilakukan secara kerap dan juga dipastikan mengikut keperluan penduduk ataupun keperluan pembelian makanan itu. Baik, kita nak bercerita tentang aktiviti pembekalan dan juga rantaian makanan ini bersama dengan Tuan Hanif. Untuk kita nak bercakap tadi, kita dah cerita tentang kita kata pengedaran, perujutan dan sebagainya untuk kita memastikan rantaian pembekalan makanan itu tidak terputus ataupun mencukupi. Yang kita lihat sekarang ini, inisiatif yang juga turut disarankan oleh pihak KPDNCP dan kerajaan adalah pembelian atas talian. Jadi bagaimana untuk kita memastikan pembelian atas talian itu juga macam biasa kita lihat tidak adanya manipulasi harga, tidak adanya pencatutan harga dan sebagainya, dan juga untuk memastikan para pengguna juga mendapat bekalan seperti juga pembelian secara fizikal. Untuk e-dagang ni, pemberian atas talian ni untuk pedagang, memang kita sedar dia dah menjadi satu trend lah masyarakat sekarang ni. Banyak daripada kita banyak yang bergantung kepada e-dagang untuk beli barang keperluan harian, untuk beli makanan, pakaian dan sebagainya. Saya rasa yang itu perlu kita maklumkan dekat sini, yang disebabkan betapa pentingnya e-dagang itu di bawah PKP itu sendiri. E-dagang ini telah disenaraikan sebagai salah satu daripada essential services ataupun perkhidmatan penting yang mana boleh diteruskan dalam keadaan kita di bawah PKP ini. Jadi di peringkat kementerian kita sentiasa memastikan e-dagang ini berjalan seperti biasa. Pemain-pemain industri itu sendiri, marketplace itu sendiri dapat membuat penghantaran, dapat menyimpan stok seperti biasa, disebabkan e-dagang ini dapat mengurangkan lagi orang keluar daripada rumah, orang pergi kepada pasar raya. Kita juga selain daripada memudahkan e-dagang ini terus beroperasi, kita sentiasa memantau e-dagang itu sendiri. Sebagai contoh, mungkin kita dapat tengok sekarang ini banyak dalam portal-portal e-dagang ini, marketplace ini yang menjual topeng muka dengan harga yang tidak munasabah, tinggi. Ada yang sampai 1,000 lebih untuk satu kotak. Yang itu kita sentiasa pantau dan kita ambil tindakan segera. Sebagai contoh, bagi portal-portal yang menjual topeng muka tu dengan harga yang tidak munasabah, kita telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan itu daripada portal e-dagang. Dan kita sentiasa berhubung dengan pemain-pemain e-dagang ini untuk memastikan tidak ada berlaku perkara-perkara seperti menjual topeng muka yang melebihi dengan harga yang tidak munasabah itu ada dalam perkhidmatan e-dagang kita itu. Jadi perkhidmatan atas talian ini sebenarnya dilihat sebagai penting kerana kalau boleh kita lihat ini memudahkan urusan pengguna dan sebagainya. Jadi satu perkara yang perlu kita patuhi adalah untuk kita melihat pematuhan peniaga-peniaga yang menggunakan perkhidmatan seperti ini juga. Bagaimana boleh kita mengembangkan pematuhan peraturan tersebut kepada peniaga-peniaga supaya mungkin tidak berlakunya salah guna dari segi urusan jual beli dan sebagainya. Kalau di luar tempoh PKP ni pun, salah satu peranan KPDNCP ialah meningkatkan kesedaran orang ramai. Baik. Dalam kita berurusan di atas talian ataupun untuk rakyat menggunakan perkhidmatan e-dagang ini, yang mana kita selalu membuat sesi advokasi, memberi penekanan supaya pengguna dalam melakukan transaksi atas talian atau transaksi e-dagang ini kena pastikan, pengguna perlu pastikan yang penjual itu, portal itu adalah portal yang sah, berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia,
mempunyai butir-butir perniagaan, tidak meletakkan harga yang tinggi ataupun tidak munasabah. Kita ada beberapa perkara yang kita selalu memberi penerangan ataupun kepada pengguna ataupun advokasi kepada pengguna dalam melaksanakan menjalankan aktiviti atas talian ni. Sama juga dalam tempoh PKP ni kita selalu memberi penekanan kepada pengguna supaya sentiasa mengamalkan berhati-hati dalam melaksanakan transaksi atas talian ini. Jadi adakah kita kata aktiviti seperti bargaining ataupun kita kata tawar-menawar atas talian ini dibenarkan seperti mana yang mengikut pada peraturan-peraturan yang tersedia? Bargaining itulah di bawah kita selalu menggalakkan supaya setiap aktiviti ataupun penjual, contohnya seller dalam atas talian itu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat supaya kita dapat mengesan, kita dapat mengenal ianya adalah genuine ataupun genuine seller ataupun penjual yang tulen dan memberi perkhidmatan ataupun menjual barang-barang yang tulen kepada pengguna. Untuk aktiviti bargain, sekiranya penjual ataupun seller itu berdaftar, dia berjual atau membuat bargain itu di marketplace yang betul, kita ingat tak ada masalah. Cuma yang menjadi kerisauannya adalah sama ada bekalan itu mencukupi dan juga yang penting adalah untuk memastikan semua pengguna dapat merasai kita kata pembekalan makanan menggunakan khidmat e-dagang ini. Jadi satu perkara yang lebih pentingnya adalah melihat kepada essential goods ataupun barang-barang keperluan asas itu yang lebih penting. Jadi apakah antara lain KP dan HP juga menyediakan ruang dan peluang untuk para pengguna mengadakan ataupun mengajukan aduan terhadap mungkin salah laku dalam perkara-perkara seperti ini? Betul. Untuk makluman sejak daripada tempoh PKP itu sebelum ini memang kita ada bilik gerakan untuk aduan pengguna. Tapi untuk tempoh PKP ini kita telah melanjutkan tempoh operasi bilik gerakan ni. Kalau dulu 8 hingga 10 8 pagi hingga 10 malam, tapi bilik gerakan KPDN DCP sekarang ini dibuka 24 jam. Kita tahu aktiviti e-dagang beroperasi 24 jam. Sekiranya ada aduan ataupun maklumat mengenai salah laku ataupun harga yang tidak munasabah untuk transaksi online, boleh bila-bila masa 24 jam membuat aduan kepada bilik gerakan kita. Boleh telefon 03882 6088 atau 03882 6045, 24 jam sehari. Okey. Baik, penggunaan dalam talian itu ataupun kita kata online secara terjemahan bahasa Melayu dalam talian itu untuk e-dagang satu perkara yang cukup baik, kerana kalau boleh kita lihat ini satu perkara yang perlu dimanfaatkan oleh pengguna sendiri. Jadi bagaimana pengguna boleh memanfaatkan penggunaan dalam talian itu dalam memastikan agar masyarakat terus peka bahawasanya dalam urusan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan ini penggunaan pembelian dalam talian itu adalah penting dan juga untuk memastikan penyebaran penyakit wabak COVID-19 ini, tuan. Dalam tempoh PKP ni kita rasa e-dagang itu cukup memainkan peranan yang penting. Yang pertamanya seperti yang disarankan oleh kerajaan, maknanya kita ni stay at home, duduk di rumah, minimumkan pergerakan. Jadi rakyat ataupun orang ramai secara tidak langsung terpaksa bergantung kepada pembelian atas talian ini ataupun e-dagang yang mana boleh dibuat dalam tempoh sepanjang masa 24 jam dan dihantar ke rumah. Jadi sebab itu saya rasa itu antara satu sebab kerajaan meletakkan e-dagang itu sebagai sebahagian daripada essential service, yang mana kita tengok sekarang ni dalam tempoh PKP ini mungkin Smart Airport sendiri banyak kita order melalui delivery food, penghantaran makanan atas talian, cukup popular sekarang ini, yang mana ia dapat mengurangkan pergerakan keluar
Okey, baik. Satu perkongsian cukup baik juga dan juga mungkin mewakili Kabinet HDP dalam menyokong usaha sama dan juga inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuknya memastikan agar PKP ini dapat dipatuhi, khususnya bukan sahaja pembelian barangan dan tetapi juga untuk memastikan agar masyarakat mematuhi peraturan untuk berada di rumah. Adakah Kabinet HDP melihat pemanjangan tempoh PKP ini dapat memberikan suatu, kita kata, memberikan manfaat juga kepada peniaga di samping untuk tidak memastikan agar pengguna terjejas dan juga memastikan perniagaan peniaga juga tidak terjejas? Ya, salah satu yang kita sentiasa pantau ialah peruncitan, sektor peruncitan. Kita dapat tengok sektor peruncitan pada masa ini kebanyakannya tidak dapat beroperasi kecuali bagi yang membekalkan makanan dan barang keperluan asas. Jadi kita sentiasa engage ataupun berhubung dengan sektor-sektor peruncitan, e-dagang ini untuk mendapatkan maklum balas mereka. Untuk makluman, peringkat awal PKP itu pada 20 hari bulan, Yang Amat Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri telah berjumpa dengan semua wakil-wakil pasaraya peruncitan, wakil-wakil e-dagang ini untuk mendengar sendiri kedudukan bekalan makanan, kesannya kepada sektor itu sendiri. Dan memang kita sentiasa memantau perkembangan kedua-dua sektor inilah sebagai salah satu sektor yang penting bagi ekonomi negara. Okey, Tuan, juga peringatan mungkin kepada para pemborong pembekal dan juga peruncit dan juga peniaga-peniaga dalam talian ataupun peniaga yang menggunakan khidmat e-dagang ini, apakah peringatan daripada pihak kementerian supaya memastikan agar pengguna tidak terjejas di samping kita juga turut menyokong Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan? Di bawah PKP inilah saya rasa antara tempat yang rakyat boleh bergerak lagi ialah kepada pasaraya untuk membeli keperluan harian. Dalam keadaan di mana tempat-tempat lain ditutup operasinya, rakyat hanya dibenarkan untuk ke pasaraya, kedai runcit, kedai semadika untuk membeli. Jadi harapan kita kepada peruncit, kepada penyedia e-dagang agar turut sama-sama membantu kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dalam tempoh PKP ini. Kita mohon untuk mereka memastikan rantaian perbekalan itu sentiasa dapat memenuhi keperluan rakyat, bekalan makanan itu sampai kepada rakyat. Dan saya yakin sektor peruncitan kita, e-dagang kita, penyedia e-dagang kita sedang bertungkus lumus untuk memastikan bekalan makanan dan keperluan itu sampai kepada rakyat seperti yang dijamin oleh kerajaan. Dan di peringkat kementerian, kita sentiasa memantau, kita sentiasa membantu sekiranya ada terdapat kekurangan, kekangan ataupun halangan dalam memastikan rantaian bekalan itu dapat beroperasi dengan baiknya pada tempoh PKP ini. Baik, satu perkongsian yang baik juga kita harapkan agar dengan kerjasama daripada Kabinet HDP juga untuk turut menyokong inisiatif dilakukan oleh kerajaan dapat sama-sama memberikan, kita kata, manfaat kepada pengguna. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Hanif bin Ansari, Pengarah Sekretariat Perdagangan, Pengedaran, Perniagaan dan Industri Perkhidmatan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Baik, kita akan berjeda seketika dan kita harapkan agar pengguna-pengguna yang menggunakan penggunaan dalam talian dan juga peniaga-peniaga e-dagang ini dapat memastikan anda kita mematuhi peraturan dan juga tidak melakukan sebarang manipulasi harga.